TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot yang sangat penting, tentunya sukses SPM 2022. Slot ini memang khas untuk mereka yang akan menduduki SPM nanti. Macam-macam kita nak kongsi ni tentunya. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sebenarnya saya tak sabar-sabar. Kita nak belajar sama-sama mata pelajaran matematik tambahan. Sebelum kita nak belajar ni kan, mesti kita nak tahu siapakah guru kita. Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Bersama kita hari ini tentunya kita ada Cikgu Hamimah ya, yang banyak tahun pengalaman yang mengajar matematik tambahan. Assalamualaikum Cikgu Hamimah. Assalamualaikum. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Alhamdulillah, masih sihat. Masih sihat. Bersemangat kita nak belajar matematik tambahan hari ini Cikgu. Ya. Cikgu, kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita hari ini, iaitu Cikgu Saiful. Assalamualaikum Cikgu Saiful. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Cikgu Saiful pun dah bersemangat hari ini. Baiklah Cikgu Hamimah, saya rasa dalam sukses ni lebih lengkap kalau kita ada murid-murid bersama kita hari ini Cikgu nak belajar kan? Betul, saya memerlukan mereka untuk menjawab soalan. Itu sangat penting Cikgu. Betul. Kalau tak nanti soalan tu Cikgu bagi kat saya. Ya, saya tanya, saya jawab ataupun Hanif yang jawab. Betul. Okay. Baik, kita ada 4 murid dalam talian hari ini. Cuba lambai dekat kita di sini. Begitu bersemangat mereka Cikgu. Cikgu, boleh saya dapatkan tolongan Cikgu untuk memperkenalkan murid-murid kita? Okey, baik. Bersama-sama dengan saya hari ini ialah 4 orang murid daripada SMK Sungai Besi. Saya perkenalkan seorang-seorang. Pertama, murid pertama saya Atira Ramesh Kumar. Okey, murid yang kedua Nur Amanina Amira binti Abdullah. Okey, murid yang ketiga Dayalini Shri. Dan yang terakhir Niramon Satyan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya hari ini. Ya, saya rasa mereka pun dah begitu celik Cikgu, nampak nak tengok nombor-nombor kita hari ini. Boleh kita mulakan pembelajaran kita Cikgu dengan kita nak tahu dulu apa topik kita hari ini. Baik Hanif. Okey, kita mulakan dengan konten pada hari ini. Kita akan memberi penumpuan kepada aplikasi rumus terhadap 4 topik. Okay, kenapa saya ambil 4 topik? Kerana 4 topik ini banyak menggunakan rumus dan rata-rata calon SPM suka untuk meninggalkan soalan-soalan sebegini. Okay, bermula hari ini, kalau boleh nampak soalan ini, jangan lagi dah elakkan kerana inilah soalan harapan kita panggil. Baik, di akhir rancangan sudah semestinya saya inginkan murid saya dan juga murid-murid di rumah boleh menyelesaikan masalah melibatkan janjang, penyelesaian segitiga, taburan kebakaran serta fungsi trigonometri menggunakan rumus. Untuk makluman murid di rumah maupun di studio, hari ini penumpuan kita ialah terhadap 2 topik tingkatan 4 dan 2 topik tingkatan 5. Jadi, seandainya murid memberi tumpuan penuh dalam episod kali ini, insya-Allah ada harapan sedikit untuk murid-murid menjawab percubaan SPM 2020 dengan begitu yakin sedikit. Baik, kita lihat kepada rumus yang ada. Dalam rumus janjang kita ada 6 rumus, di mana janjang itu sendiri mempunyai 2 jenis, janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, kita lihat di sini ada 2 TN, satu yang ini, satu yang ini. Jadi murid jangan keliru kerana 2 TN ni ialah TN yang berbeza, di mana D merujuk kepada janjang aritmetik dan R merujuk kepada janjang geometri. Sama juga dengan SN, walaupun ada 2 tapi dua-dua itu memberi maksud yang berbeza mengikut jenis janjang itu sendiri. Baik, kita teruskan dengan penyelesaian segitiga. Ini rumus-rumus penyelesaian segitiga ada 4, di mana petua sinus, petua kosinus, rumus Heron dan juga rumus luas segitiga. Walaupun L merujuk kepada luas segitiga, namun kegunaannya berbeza. Saya akan tunjukkan perbezaan je nanti. Okey, dan yang terakhir, untuk tingkatan 5 kita akan memberi tumpuan kepada taburan kebarangkalian, di mana sebenarnya ada 4 rumus, namun pengkhususan saya terhadap 2 rumus. Rumus yang pertama merujuk kepada taburan normal dan rumus yang kedua merujuk kepada taburan binomial. Dua taburan ini
dua taburan yang berbeza mengikut kepada soalan, kesesuaian soalan. Dan yang terakhir untuk hari ini, kita akan memberi tumpuan kepada fungsi trigonometri, salah satu topik yang ramai sangat calon sebenarnya tidak gemar. Kenapa tidak gemar? Kerana dia melibatkan pembuktian, melibatkan penggantian dan banyak rumus-rumus yang terlibat. Apa yang murid perlu buat? Murid perlu kenal pasti rumus sahaja. Jangan panik. Memang banyak rumus sebenarnya sebab matematik tak boleh lari pada penggunaan rumus. Cumanya murid perlu bijak dalam memilih rumus, menggantikan nilai masuk ke dalam rumus. Kita lihat rumus fungsi trigonometri panjang dan banyak. Okey, ini rumus-rumusnya melibatkan ada titik asas, sudut majmuk, sudut berganda, sudut majmuk dan sudut berganda. Apabila murid tahu rumus mana yang digunakan, masukkan nilai dengan betul, saya pasti beza anda dengan markah penuh hanyalah penggantian dan pengiraan sahaja. Okey, itu yang kita nak beri tumpuan pada hari ini sebenarnya, Hanif, agar murid tahu sebenarnya ada soalan yang masih boleh dijawab dalam lambakan-lambakan soalan yang akan anda hadapi setiap kali anda membuka kertas matematik tambahan. Apa yang penting, jangan panik. Kenal pasti setiap huruf apa yang anda perlu gantikan nilainya dengan betul. Baiklah cikgu, saya rasa itu sangat penting. Seperti yang Cikgu Hamimah katakan, jangan panik, tenang-tenang sahaja. Yang penting kita kena faham penggunaan rumus tu cikgu dan bagaimana kita menggantikan pemboleh ubah di dalam rumus itu. Ya. Baik, renung-renungkan itu dan kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot yang sangat penting kepada calon-calon SPM. Tentunya slot Sukses SPM 2022. Sekarang bersama saya ialah Cikgu Hamimah. Dan Cikgu Hamimah akan membincangkan lagi mata pelajaran yang mungkin ramai yang rasa mencabar. Tapi saya pasti dengan latihan yang banyak, boleh kan Cikgu? Mata pelajaran ini matematik tambahan. Betul. Topik kita aplikasi rumus. Betul. Okey, untuk segmen kedua ni Hanif, kita akan memberi tumpuan kepada dua topik dalam matematik tingkatan 4 iaitu janjang dan juga penyelesaian segitiga, di mana soalan ini merupakan soalan yang memang betul-betul akan menggunakan rumus dalam kita nak menyelesaikan masalah. Jadi saya akan mendedahkan dua jenis soalan, soalan rutin dan soalan bukan rutin, di mana saya nak murid-murid di rumah maupun di studio tengok pada bentuk soalan, kenal pasti soalan-soalan, beri penumpuan terhadap soalan bukan rutin. Kerana soalan bukan rutin, dia akan menguji banyak perkara dan dia akan jadi kegemaran untuk ditanya. Kerana apa? Kerana dia akan menguji anda menganalisis, cara anda mengaplikasikan rumus dalam anda menyelesaikan masalah. Saya akan ajar mengikut langkah demi langkah agar anda mendapat satu orang kata harapan untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan matematik tambahan. Jangan takut lagi lepas ni ya. Okey, kita tengok kepada contoh soalan rutin. Encik Fadil mula menyimpan 14,000 ke dalam akaun bank anaknya yang baru lahir. Bank itu menawarkan faedah sebanyak 5% tahun. Jika selepas 10 tahun, faedah berkurang menjadi 3% tahun. Adakah wang simpanan bagi anak Encik Fadil mencapai 30,000 semasa umur anaknya 18 tahun? Jika kita baca soalan, kita tak nampak pun soalan ini berkisah tentang apa. Langsung tiada sebarang kata kunci yang jelas. Okay, tapi sebenarnya faedah itu sendiri telah menunjukkan bahawa silakan. Oh, cikgu nak tanda ya. Baik, silakan. Faedah itu sendiri telah menunjukkan bahawa ia merujuk kepada janjang geometri. Kerana apa? Kerana faedah menunjukkan wang digandakan. Baik, saya nak tanya murid saya. Ini ialah rumus untuk janjang yang telah saya nyatakan dalam segmen 1 tadi. Rumus mana yang akan kita pakaikan dalam menjawab soalan ini? Siapa boleh bantu saya? Siapa yang ingin cuba boleh angkat tangan. Baik, kita ada ini calon juga. Cuba boleh angkat tangan. Rumus ketiga, cikgu. Rumus ketiga. Kenapa Dayalini memilih rumus yang ini? Sebab soalan telah menanyakan cara geometri yang melibatkan keseluruhan.
Okey, dia melibatkan sebutan. Baik, alright. Tahun ke-10. Betul. Baik, terima kasih Dayalini. Okey, sebenarnya ada kekeliruan sedikit dalam soalan ni di mana dia memberi dua kadar faedah iaitu 5% dan 3%. Namun, 5% berjalan selama 10 tahun. Tahun selebihnya berdasarkan 3%. Murid perlu peka. Ini ialah janjang geometri kerana soalan ini melibatkan soalan faedah wang digandakan. Maka R ialah faedah yang diberikan dan R kita ialah 1.05. Mengapa? Kerana apabila wang bertambah 5%, menjadikan wang kita 105%. Itu yang menyebabkan R kita ialah 1.05. Jadi, untuk 3%, R kita ialah 1.03. Baik, seperti yang Dayalini telah nyatakan tadi, kita ambil saja rumus tersebut, gantikan dengan 14,000 wang asal yang dimasukkan, kemudian faedah untuk 10 tahun. Kenapa jadi 9? Kerana rumus menyatakan 10 tolak 1. Maka dia akan jadi 9, selesaikan. Itu ialah wang selama 10 tahun. Soalan tanya wang sehingga anaknya 18 tahun. Masih berbaki 8 tahun. Untuk 8 tahun seterusnya, kita tidak menggunakan lagi faedah 1.05. Itu satu kesalahan. Kerana soalan cakap 3% faedahnya. Maka kita tukarkan sahaja nilai R kepada 1.03 menjadikan semua jumlah wang 26,711.14 sen. Murid harus ingat, nilai A ialah nilai sebutan pertama. Untuk tahun 8 tahun berikutnya, nilai A bukan lagi 14,000 kerana wang kita ambil berakhir pada tahun ke-10. Okey, jelas ya? Kita lihat kepada soalan bukan rutin. Baik, soalan bukan rutin kadang-kadang dia berkisar tentang pembuktian. Dia suruh kita tunjukkan justifikasi. Soalan-soalan begini bukan kegemaran. Saya maklum. Tapi murid perlu biasakan diri dengan soalan-soalan sebegini kerana inilah yang akan memberi masa depan tentang kegunaan matematik tambahan dalam kehidupan anda. Baik, kita teruskan dengan soalan. OIGB mempunyai koleksi kereta mainan yang terkumpul pada setiap bulan. Bilangan koleksi bertambah setiap bulan mengikut janjang geometri. Baik, bertambah merujuk kepada janjang aritmetik sebenarnya. Tapi sebab soalan menyatakan janjang geometri, maka dia ialah janjang geometri. Jangan keliru. Inilah dia soalan bukan rutin. Dia akan mengelirukan anda sedikit. Baik, jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama ialah 10 kali kereta mainan pada 2 bulan pertama. Jika R mewakili nisbah sepunya, R mewakili nisbah sepunya. Harus diingatkan, ini ialah janjang geometri. Tunjukkan. Bermaksud dia dah bagi jawapan. Kita yang perlu gantikan nilai. Baik, saya nak tanya murid saya, antara rumus yang telah diberikan, rumus mana yang akan kita gunakan? Yes, teruskan Atirai. Silakan. Rumus keempat, cikgu. Kenapa rumus keempat bukan rumus yang kedua? Sebab dia telah tanya jumlah kereta mainan and then dia ialah janjang geometri. Yes, betul. Jumlah kereta mainan, jumlah merujuk kepada sum. Baik, terima kasih Atirai. Apa yang diberikan ialah jumlah kereta mainan pada 4 bulan pertama sama dengan 10 kali jumlah mainan pada bulan kedua. Itu persamaan yang diberikan. Maka kita hanya gunakan rumus, gantikan nilai dalam rumus. Ingat, A tiada, hanya ada unknown R. Pemboleh ubah R saja, maka gantikan nilai yang anda tahu sahaja. Baik, untuk soalan begini, kadang-kadang murid keliru kerana terlalu banyak pemboleh ubah. A ada, R ada. Semua tak boleh digantikan kerana memang tiada nilai. Jadi apa yang murid perlu buat? Tengok kepada bahagian persamaan kiri dan kanan. Kiri dan kanan, apa yang sama? Okey, kita bulatkan yang sama. Ini dah sama. A dah sama. Jadi, bila dah sama, kita ambil saja yang tak sama. Okey, kita keluarkan rumus yang tak sama, kembangkan rumus tersebut. Okey, ini kemahiran matematik, kembangkan rumus dan kita dapati persamaan yang kita dapat sama dengan persamaan yang diberikan. Maka persamaan telah pun tertunjuk. Automatik dah tertunjuk. Okey, seterusnya cari nilai R. Baik, cari nilai R tidak boleh tidak, murid perlu menyelesaikan soalan. Untuk menyelesaikan soalan yang mempunyai kuasa, murid perlu menggunakan pemfaktoran. Okey, pemfaktoran. Kita boleh gunakan pemfaktoran darab silang di sini, di mana murid perlu fikirkan bagaimana untuk mendapatkan R kuasa 4, bagaimana untuk mendapatkan 9 di sini. Okey, jadi daripada situ kita tahu R kuasa 2 didarabkan dengan R kuasa 2 boleh dapat R kuasa 4. Untuk mendapatkan 9, kita tahu 1 darab 9 ataupun 3 darab 3. Tengok kepada kesesuaian mana yang akan menghasilkan tengah-tengah ini.
negatif 10 R kuasa 2. Jadi daripada situ kita dapati persamaan kita, tak hilang ni R kuasa 4 tolak 10 boleh selesaikan menggunakan R kuasa 2 tolak 1, R kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. Maka kita selesaikan persamaan tersebut dengan memindahkan 1 ke sana, 9 ke sini. Kuasa 2 jadikan punca kuasa 2. Jawapan akhir mestilah tambah tolak 1 dan tambah tolak 3. Baik murid. Apabila bercakap tentang nisbah sepunya, murid harus peka. Nisbah sepunya tidak boleh bernilai negatif 1 sehingga 1. Maka kita boleh abaikan nilai yang di sini. Okey, nilai di sini diabaikan. Memandangkan soalan bercerita tentang kereta. Kereta tidak boleh berjumlah negatif. Jadi kita akan mengambil R bernilai 3. Baik, teruskan dengan soalan seterusnya. Dari itulah jawapan terakhir tadi cikgu. R Betul. bersama dengan 3. R sama dengan 3. Nisbah sepunya tidak boleh di antara negatif 1 hingga 1. Yang tu murid perlu ingat. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan ini melibatkan penyelesaian segitiga. Kerana gambar rajah yang diberikan, gambar rajah berbentuk segitiga. Rajah menunjukkan sebuah rak perhiasan. Rak perhiasan dinding berbentuk segitiga diberi hanya panjang sisi, tapi soalan meminta luas rak. Jadi di sini anda perlu menggunakan rumus Heron. Kenapa rumus Heron? Kerana hanya sisi yang diberikan, langsung tiada sudut yang diberikan. Baik, saya akan terangkan cara penggunaan rumus Heron. Mula-mula sekali, murid perlu mencari semi perimeter. Tambahkan semua sekali sisi dibahagikan dengan 2, dapatlah semi perimeter. Masukkan dalam rumus nombor 3. Rumus Heron. Ketika nilai S, A, B, C terpulang kepada murid. Sama ada murid nak mulakan dengan FG ataupun EG ataupun EF terpulang. Janji digantikan dengan nilai yang berbeza. Tekan kalkulator, anda akan mendapat jawapan 109.9818. Baik, rumus Heron, ingat lagi sekali. Dalam mencari luas segitiga, seandainya diberi hanya panjang sisi, maka tidak boleh tidak anda akan menggunakan rumus Heron. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan rutin. Diberi segitiga, cari nilai X. Baik, saya nak tanya murid saya sebab saya bagi tempoh berehat tu lama sikit tu. Okey, kita ada 4 rumus seperti yang saya dedahkan tadi. Rumus manakah yang akan kita pakai, hukum mana yang akan kita pakai dalam menyelesaikan soalan ini? Siapa boleh bantu saya? Siapa yang ingin cuba di sana? Ada yang nak cuba? Baik, Atirai. Baik, silakan Atirai. Rumus pertama, cikgu. Kenapa pakai rumus pertama dan bukan rumus kedua? Sebab kalau kita pakai rumus kedua, X akan menjadi kuasa 2. Lagi rumit untuk kita menyelesaikan soalan ini. Ya, bagus Atirai. Nampak dah kesediaan calon SPM 2022 di situ. Sebenarnya kalau murid lihat di sini, kita dah ada sudut di antara dua sisi. Kadang-kadang calon-calon confuse, keliru dan akan terus menggunakan hukum kosinus. Lihat kepada aras kesukaran, seandainya boleh mudah, kita boleh ambil antara hukum sinus ataupun kosinus mengikut keperluan. Okey, kita dah ada sudut di luar, kita boleh cari sudut di dalam, dan daripada sudut di dalam ini kita boleh terus cari sudut ini yang merupakan pasangan kepada X. Jadi di situ kita boleh menggunakan hukum sinus dalam menjawab soalan sebegini. Baik, di mana kita akan gunakan? Mula-mula sekali kita akan cari sudut seperti biasa, sudut X. 23 darjah 21 minit, gantikan dalam hukum sinus. Okey. Petua sinus kita masukkan dalam petua sinus. Selesaikan soalan dengan pindahkan sin 23 darjah 21 minit dan kita dapati nilai X ialah 6.756. Baik, betul menarik cikgu. Saya rasa makin mudah kita nak dapat jawapan dan penyelesaian matematik tambahan yang begitu mudah Cikgu Hamimah buatkan untuk hari ini. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022 dan mata pelajaran sama-sama kita sedang kupas hari ini ialah matematik tambahan. Ya. Topik kita begitu menarik iaitu aplikasi rumus dan bersama saya ialah Cikgu Hamimah. Cikgu Hamimah, saya rasa untuk segmen ini kita akan memberikan fokus kepada taburan kebarangkalian dan fungsi trigonometri. Betul. Wow, saya rasa begitu tinggi aras mikiran topik tu, Cikgu. Tapi saya rasa cikgu boleh tolong kita buat itu nampak mudah, ya, insya-Allah. Baik. Okey, fokus kita ialah untuk matematik tingkatan 5, matematik tambahan tingkatan 5. Dua topik ini ialah topik yang melibatkan kebarangkalian dan juga penggunaan betul-betul rumus dalam fungsi trigonometri. So saya akan tunjukkan kepada anda macam mana cara untuk memilih rumus tersebut berdasarkan kepada soalan, keperluan soalan dan juga cara untuk anda mengenal pasti kata kunci yang akan kita gunakan. Baik, kita mulakan dengan taburan kebarangkalian yang melibatkan dua jenis taburan iaitu taburan normal dan taburan binomial. Lihat pada soalan rutin. Okey, soalan ini bersifat mudah kerana soalan tak perlu kita nak baca panjang-panjang ataupun kita nak keluarkan maklumat yang begitu kompleks. Dia bagi dengan jelas min, dia bagi dengan jelas sisihan piawai, dia bagi terus rumus dan kita nampak dengan jelas dalam mencari Z, ada Z, gantikan. Dalam mencari X, ada X, gantikan. Itu sahaja kehendak soalan ini. Jadi, satu kerugianlah kepada anda seandainya anda tidak cuba menjawab soalan ini. Baik, kita lihat. Min diberikan ialah 210. Sisihan piawai diberikan 12. Masukkan sahaja dalam soalan A, nilai X, min dan juga sisihan piawai, kita akan dapati jawapan untuk Z skor ialah 0.5. Seterusnya, gantikan nilai Z dalam rumus yang sama tapi untuk soalan yang berbeza, maka kita akan dapati X ialah 188.4. Begitu mudah sekali dalam menjawab soalan ni. Okey, jangan lagi kita tinggalkan soalan-soalan sebegini ya. Terusnya soalan masih lagi dalam soalan rutin walaupun memerlukan pembacaan, tapi soalan ini bersifat mudah juga. Dia begitu orang kata direct di mana dia meminta terus tepat 6 orang pelajar merujuk kepada X sama dengan 6. Baik, saya nak tanya murid saya di studio betul. Di studio. Okay. Boleh, cikgu, Rumus saya akan kita cuba. ada dua tadi. Saya sudah lupa murid saya di rumah ke di studio kan. Okey, apa maklumat yang anda tahu dan rumus mana yang akan anda gunakan? Siapa nak bantu saya? Siapa yang ingin mencuba? Hilang dah seorang. Silakan. Dayal ini. Kita harus menggunakan rumus kedua. Rumus kedua, baik. Apa yang Sebab saya... soalan telah Penggunaan rumus. soalan telah menyatakan 95%. Dan ia cerita pasal orang. Selalunya binomial soalan rawa distrik berkenaan dengan orang. Okey, baik. Ada unit maksudnya. Yes, betul Dayal ini. Terima kasih. Okey, apabila ada unit 8 orang, 10 buku, jadi itu merujuk kepada binomial. Okey, kita nampak 95, murid perlu berhati-hati kerana nilai untuk kebarangkalian di antara 0 hingga 1. Walaupun 95%, murid perlu tukarkan 95% menjadi 0.95. Seperti yang Dayal ini cakap tadi, kita gunakan rumus yang kedua, gantikan nilai dengan X sama dengan 6. X sama dengan 6. Maka nampak sahaja R gantikan dengan 6. N kita merujuk kepada 8 orang pelajar tadi. Gantikan sahaja dalam rumus. Apabila kita punya P bernilai 0.95, automatik Q akan menjadi 0.05 kerana 1. Kebarangkalian 1 tolakkan dengan 0.95 mendapat 0.05. Kirakan menggunakan kalkulator, maka kita dapat jawapan 0.0515. Begitu mudah sebenarnya, walaupun soalan ini memerlukan anda untuk membaca. Apabila anda tahu rumus yang betul, anda gantikan nilai dengan betul, maka anda akan mendapat jawapan terus tanpa sebarang hijab lagi dah. Kita lihat kepada soalan bukan rutin. Baik, soalan yang sama tapi kehendak soalan berbeza. Apa yang menyebabkan dia menjadi soalan bukan rutin? Kerana dia minta kebarangkalian bahawa selebih-lebihnya 2 orang murid ataupun lebih dari 7 orang pelajar menggunakan komputer riba. Nampak ada 2 kehendak di situ dalam satu soalan yang sama menjadikan dia
soalan bukan rutin. Baik, saya nak tanya murid saya, adakah saya perlu menggunakan rumus yang sama? Siapa boleh bantu saya? Adakah kita akan pakai rumus yang sama? Ya, ni Ramon. Saya tak dengar lagi soalan Ramon. Hilang-hilang, ada kejap hilang, kejap ada. Menggunakan rumus yang sama, cikgu. Kenapa? Rumus yang sama, pandai. Okey, baik, sebab kita dah setuju tadi. Saya nak gantikan nilai apa ni Ramon dalam X tu? X yang terlibat? Ya, ni Ramon. Ni Ramon, okey. Jawapan? Oh, mungkin ada. Silakan. Atau ada rakan yang ingin bantu, cikgu? Saya perhatikan ada yang mengangkat tangan juga. Okey, Atirai, boleh tolong? 2 dan 7, cikgu. 2 dan 7, lebih tepat sikit. 7 confirm. 7. Ni Ramon ingin cuba semula. Ni Ramon nampak macam tengah. Okey, baik, saya teruskan. Selebih-lebihnya 2 orang merujuk kepada kurang sama dengan 2. Jadi X kita bermula 0, 1, 2. Okey, lebih daripada 7 bermaksud kita ambil 7 dan bukan 7 tak termasuk, kita ambil bermula 8 dan ke atas. Namun sampel kita 8 orang pelajar. Sebab itu kita perlu ambil sehingga 8 saja. Baik, kita gantikan dalam rumus yang telah ni Ramon nyatakan tadi, rumus yang sama. Gantikan nilai X, mengambil kira X 0, 1, 2. Berhenti di situ kerana ditanya lebih daripada 7. Bermaksud 8. Kenapa berhenti 8? Kerana N kita, sampel paling besar ialah 8. Seandainya sampel kita ada 10, maka untuk latihan ini 8, 9, 10. Macam tu. Okey, tengok kepada sampel anda. Berapa banyak sampel anda. Okey, gantikan dalam rumus. Kira menggunakan kalkulator, C ada dalam kalkulator. Kita akan dapati jawapan dia 0.6634. Okey, ramai sebenarnya calon-calon yang keliru. Nak tulis sampai mana nombornya. Sebab apabila nombor perpuluhan ni, dia akan keluar 12 mengikut digit dalam kalkulator anda. Jangan salin ke semua digit. Bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan, 4 angka bererti ataupun 5 tempat perpuluhan. Yang cantik 4 tempat perpuluhan lah. Okey, boleh amalkan bermula percubaan SPM. Cara penulisan jawapan, jangan terlalu panjang nombor anda, bundarkannya. Baik, kita tengok kepada soalan seterusnya. Dalam acara bola keranjang, seorang pemain dikehendaki menjaringkan bola ke dalam gol pada jarak tertentu. Setiap pemain diberi 3 kali percubaan. 3 kali percubaan merujuk kepada N kita. 3 kali. So, apabila kita bercakap tentang X, maka X akan bermula 0, 1, 2, 3 sahaja. Kerana apa? Kerana kita punya sampel sehingga 3. Diberi kebarangkalian boleh menjaringkan bola ialah 0.45. Bermaksud tidak boleh menjaringkan bola ialah 1 tolak 0.45. Kenapa 1? Kebarangkalian yang berlaku 1. Okey. Seterusnya, seandainya X mewakili bola yang dijaringkan, tunjukkan. Inilah soalan yang calon tak suka sangat. Tunjukkan. Tunjukkan sebenarnya tak sukar. Seandainya anda tahu rumus yang terlibat dalam kita menjustifikasikan jawapan kita, dia akan jadi soalan yang mudah sebenarnya. Baik, kita perlu memilih rumus macam biasa. Rumus yang akan kita gunakan ialah rumus yang kedua. Kerana ini ialah taburan binomial. Jadi kita tahu tadi X kita 0, 1, 2, 3. Gantikan ke dalam rumus nombor 2, kita dapati jawapan kita seandainya dia 1, maka X ialah pemboleh ubah rawak distrik. Semudah itu sahaja. Jadi murid-murid lepas ini, pastikan anda tahu pemboleh ubah yang diwakili oleh setiap maklumat yang diberikan. Keluarkan maklumat supaya ia sepadan dengan rumus mana yang akan anda gunakan. Dan seterusnya gantikan nilai, tekan kalkulator. Yang paling penting jangan salah tekan kalkulator. Dan pemudahkan jawapan anda. Baik, kita tengok kepada soalan yang memang tak disukai. Kerana soalan ini, soalan ini Hadis sendiri kan akui juga kan. Sebenarnya kat mana dia berada semua kan kita kena fikirkan semua tu. Baik, kita teruskan dengan rumus yang terlibat. Ini ialah soalan yang melibatkan rumus majmuk. Jadi, murid perlu memilih rumus yang berkaitan. Untuk soalan ini, rumus mana yang akan kita gunakan? Murid mana yang boleh bantu saya? Atirai. Okey, tak nak Atirai lah. Amanina. Tak nampak tangannya. Okey, Amanina.
kita akan gunakan rumus yang kedua, cikgu. Kenapa rumus yang kedua? Apa yang menyebabkan Amanina nak pakai rumus yang kedua? Dia bagi sin, Amanina. Sebab soalan telah menyatakan yang dia nak cos A tolak dengan cos B. Bijak Amanina. Dia sorok bakat dan suara yang sedap dia. Okey. Soalan minta yang ni. Jangan keliru yang murid-murid. Soalan minta cos A tolak B. Yes. Okey, ramai sangat murid dia nampak sin, dia terus tangkap sin. No. Itu bukan cara untuk jawab soalan macam ni. Awak kena tengok maklumat yang diberikan. Cari nilai. Itulah soalan bermula. Cari nilai cos A tolak B. Baik. Di sini ada dua jenis soalan. Satu soalan bersifat tirus, satu soalan bersifat cakah. Kita tengok soalan tirus dulu. Soalan tirus, segitiga tersebut, segitiga yang diberikan mestilah berada pada sukuan pertama. Buka balik buku teks, tengok sukuan yang mana. Dia bukan duduk suka-suka dia, tak. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat ada tempat-tempat khasnya. Baik, saya lukiskan. Macam biasa, saya selalu cakap pada murid saya, seandainya tak nampak masa depan, tak boleh tulis, lukis. Tak boleh lukis baru kita termenung. Macam tu cara dia. Baru berfikir juga. Baru berfikir, baru termenung. Sebab dah tak boleh kan nak macam mana. Okey, ini A, ini B. Kenapa lokasi dia dua-dua di sukuan pertama? Kerana soalan cakap A dan B ialah sudut tirus. Duduknya di sukuan pertama. Soalan bagi sin A. Jadi kita dah tahu sin A, sin tentang. Tentang ialah 5, maka hypotenuse ialah 13. Okey, itu rujuk semula kepada teorem Pythagoras. Dan kita akan dapati ini automatik 12. Teorem Pythagoras, tengok semula 12. So, sama juga dengan B, dia bagi kat kita 4 dan 5. Maka 4 duduknya bertentangan dengan sudut. 5 duduknya pada hypotenuse. Rujuk teorem Pythagoras, ini akan jadi 3. Okey, baik. Seterusnya, murid kita dah sedia. Maklum, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Maka kita gantikan sahaja nilai masuk ke dalam rumus. Jangan tertukar. Apabila soalan kata A tolak B, maka walaupun dalam rumus A tolak B, kita gantikanlah A tolak B. Kalau theta sama juga. Gantikan saja dengan theta. Baik, baca segitiga yang kita dah lukiskan atau kena pada jawapan tadi tu. Baca segitiga yang kita telah lukiskan, transfer dalam rumus yang kita dah pilih, maka kita dapati jawapan kita 56/65. Sama juga dengan sudut cakar. Untuk sudut cakar, anda perlu lukis pada sukuan kedua. Okey, kerana sukuan pertama tirus, tengah-tengah sukuan pertama dan sukuan kedua itu duduknya sudut tegak dan sukuan kedua sudut cakar. Baik, saya rasa itu sangat penting seperti yang cikgu katakan. Jangan terus lompat nak pilih rumus cikgu. Kita baca soalan tu sampai habis. Baru kita nampak apakah yang dikehendaki soalan. Ya. Baik, sambil-sambil kita fikir, renung balik tu semua. Ya. Seperti cikgu katakan, kalau kita tak nampak masa depan tu, kita lukiskan masa depan kita. Saya rasa itu begitu menarik. Kita akan berehat sebentar sambil kita fikir masa depan kita. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022. Dan slot ini saya rasa sangat penting kerana cikgu kita akan berkongsi soalan-soalan contoh SPM, mata pelajarannya matematik tambahan. Cikgu Hamimah, sebenarnya kan dulu masa saya ambil SPM, saya duduk ke SPM, saya rasa ketika itu sangat penting untuk saya banyak menjawab soalan-soalan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Boleh memberi saya lebih pencerahan lah untuk mungkin teknik-teknik menjawab soalan di situ. Betul. Sebenarnya zaman kita, zaman kita ambil SPM, perkara tersebut sangat membantu. Tapi zaman mereka, kita cakap tentang mereka-mereka yang bersama dengan silibus terbaru KSSM, lagi banyak soalan yang anda jumpa lagi membantu anda. Anda tidak boleh berpegang kepada satu jenis soalan, tidak boleh. Perlu pelbagaikan contoh, perlu pelbagaikan latihan, perlu berjumpa dengan lagi banyak soalan, maka akan mudah untuk anda menjawab dan orang kata tackle soalan yang melibatkan matematik tambahan. Baik, kita akan tengok soalan bersifat format SPM yang mana memerlukan murid untuk membaca, menganalisis, mengeluarkan maklumat, mencari rumus. Kerana pengkhususan kita ialah mencari rumus, aplikasi rumus pada hari ini dan gantikan nilai untuk mendapat jawapan sebenar. Baik, saya akan serahkan soalan-soalan ini untuk dijawab oleh murid saya dan saya akan tengok ada dapat markah ke, boleh ke tidak ni sebenarnya jawab SPM yang akan datang. Baik, kita tengok pada soalan pertama. Saya bagi masa 5 minit kepada murid saya, boleh?
untuk jawab soalan ni. Baik, sebenarnya ada nampak missing sikit. Kita ada MJK sedangkan stesen kita ada JKL. Jadi ini sebenarnya huruf L. Cikgu L juga baik. Saya betulkan. L kecil dan L besar je cikgu. L besar, betul. L besar. Okey, missing kat situ. Baik, sementara murid saya tengah menjawab soalan, saya akan bacakan soalannya. Raja di sebelah menunjukkan kedudukan 4 buah stesen minyak JKL dan M di sebuah daerah. Diberi sudut JKL 44 darjah. Okey, satu sudut saja dibagi 44 darjah. Tentukan stesen minyak yang paling jauh dari stesen minyak K. Baik. Sebenarnya soalan nampak simple kan? Tapi dia memerlukan pengiraan dan kita perlu tengok kepada bentuk jalan itu sendiri. Jalan itu sendiri berbentuk segitiga. Dan kita tak boleh kata dia segitiga sama kaki ke, tak boleh nak kata dia segitiga sama sisi kerana tak diberitahu. Dan kalau dapat lihat sini, K pergi L dah 80, L pergi M dah 65. Nampak dekat situ memang tak samalah. Bukan sama sisi je. Jadi saya nak tengok apa ilmu yang murid saya akan pakai dalam kita nak menyelesaikan masalah ni. Cikgu, untuk untuk bermula jawab soalan ini cikgu, kalau cikgu boleh bagi saya lah bayangan sedikit, apakah mungkin langkah pertama tu cikgu? Saya nak mengenal pasti pemboleh ubah dulu ke? Saya mengenal pasti rumus ke? Bagaimana itu cikgu? Okey, bagus soalan tu. Sebenarnya saya mengharapkan soalan daripada anak murid saya dapat daripada Hanif. Okay. Saya jadi anak murid cikgu hari ini. Sebenarnya apabila kita berjumpa dengan soalan-soalan sebegini, baca soalan itu pentinglah. Sebagainya kita nak tahu kedudukan dia macam mana. Seterusnya kita tengok kepada grafik seandainya disediakan, adakah grafik itu membantu. Macam ni grafik ini jelas menunjukkan segitiga. Maka tak lain tak bukan memang sedikit segitiga lah penyelesaian segitiga. Tapi seandainya grafik tiada dan hanya ayat. Jadi apa yang anda perlu buat ialah kenal pasti pemboleh ubah yang ada. Macam dekat sini kita ada JKLM sebagai pemboleh ubah. Tapi itu tak menunjukkan satu nilai. Jadi kena gali. Nilai yang kita boleh terima ialah sudut 44 darjah. Kalau hanya ada maklumat ini sahaja dalam soalan ini, saya pun tak boleh jawab. Baik, saya nak tanya murid saya, sampai angkat kalkulator tu, beria mengira tu. Ada jawapan dah ke? Boleh saya tengok jawapan anda? Angkat jawapan. Sepenuh-penuh kertas tu. Bagus. Pelajar-pelajar cemerlang ni. Cantiknya tulisan. Okey, KM. Sudah ada. Semua 98.6247 cikgu jawapan mereka. 98. Okey, jika lihat sini, stay. Jangan turunkan. Baik, jika kita lihat, stay. Kita lihat jawapan mereka, okey, semua menjawab dengan baik. Betul, semua menjawab soalan. Okey, tapi soalan sebenar dijawab oleh Dayal ini. Kenapa soalan Dayal ini yang penuh yang kita terima? Kerana Dayal ini justifikasi stesen minyak. Soalan tanya, tentukan stesen minyak yang paling jauh. Dayal ini yang beritahu stesen minyak M yang paling jauh. Yang lain semua boleh dapat markah tapi dia tak menjawab soalan. Baik, terima kasih. Kenyataan tersebut betul penting cikgu kenyataan itu penting. Betul. Semua menunjukkan langkah kira betul, tapi yang menjawab soalan ialah stesen minyak yang paling jauh. Itu soalan dia. Okey, tapi macam biasalah, sebelum kita boleh nak jawab, kita kena tahulah kan jarak masing-masing. Okey, saya dapat lihat daripada jawapan anak murid saya, masing-masing menggunakan petua sinus. Betul. Perlu menggunakan petua sinus dalam kita mencari sudut M. Okey, kerana apa? Kerana kita dah tahu panjang di sini dan kita tahu sudut di sini ialah 44, panjang dia ialah 65. Daripada situ kita boleh mencari panjang KM. Okey, panjang ini yang tak diketahui lagi. Okey, kita tahu K pergi J ialah 40. K pergi L tadi K pergi L ialah 80. K pergi M ialah 98.6247, menjadikan stesen minyak K yang paling jauh. Baik, tahniah semua kerana betul jawapan anda. Tapi ingat, perlu kita justifikasi jawapan mengikut kehendak soalan. Soalan tanya stesen minyak mana, perlu ditulis. Jangan malas. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan seterusnya. Baik. Sebatang tiang elektrik dikukuhkan oleh dua kabel seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Tanpa mencari sudut CAD, hitung nilai sin CAD. Okey, nampak macam soalan tadi sebenarnya Hanif kan? Nampak macam dia tapi bukan dia. Okey, sebab apa? Sebab nampak segitiga di situ. Kita akan mudah keliru. Nampak segitiga je, penyelesaian segitiga. Tak semestinya. Tengok kepada soalan. Apabila soalan meminta sudut dan soalan ada nyatakan tanpa mencari. Okey, apa jadi kalau soalan minta
cari sudut tapi kita soalan minta tanpa mencari tapi kita cari. Kita tak dibenarkan ke cikgu? Yes, kita tak menjawab soalan. Dia tak bagi kita cari tapi kita cari. Itu kita panggil dahaka. Dahaka. Tak boleh, jangan. Kalau dia kata tak perlu cari, maka kita jangan mencari. Boleh diselesaikan dengan cara mencari tapi bukan itu cara dia. Jadi kalau kita mencari jalan kira kita itu tak dikira lah sebab dia kata jangan cari. Macam tu. So, apabila dia kata sudut CAD, kita tahu CAD sudutnya di sini, CAD. Okey, murid saya jawab lagi. Okey, nampak tengah berfikir tu murid saya. Okey, sudut CAD di sini. Dia tak bagi kita cari sudut ni. Tapi dia bagi kita segitiga sudut tegak. Di mana kita tahu sini 30, sini 90, maka di sini akan jadi 60. Yes, 180 tolakkan dengan 90 tolakkan dengan 30 dapatkan situ 60. Kita tahu nak cari sudut ini 60 akan tolak theta. Theta pun kita tak tahu. Sebab tu dia kata jangan cari sebab kita memang tak ada cari pun. Okey, jadi di situ tidak boleh tidak kita perlu menggunakan fungsi trigonometri. Saya harap saya dah membantu sedikit bagi hint kepada anak murid saya. Bayangan di situ cikgu. Okey, dapat jawapan dah ke? Boleh saya tengok jawapan anda? Hitung nilai sin sudut CAD cikgu. Saya rasa ini menarik. Kita ada 24 meter di bahagian tiang di situ. Antara tiang dengan kabel yang pertama, AC kita ada 7 meter. Adakah kita perlu mencari CD ke cikgu? Tapi nampak tak ada tapi kan? Okey. Kita ada tahu di sini yang mengganggu saya sekarang. Ya, betul. Inilah dia kesukaran calon-calon SPM yang terkini. Kita sendiri pun berfikir juga kan macam mana ni? Nak pakai apa ni kan? Tapi menarik juga sebab kita boleh aplikasikan ilmu ini dalam kehidupan seharian. Saya bayangkan kita diri di padang kan, kita perhatikan tiang elektrik di situ, ada kabel kan. Macam mak saya tahu agak-agak tiang kabel tu macam ni. Kalau kita tengok sudut dia dekat sini, kita boleh dah agak dah berapa panjang kabel ni. Sebenarnya pembelajaran untuk SPM sekarang ni, masa kini, bila berlakunya perdebatan, anda belajar. Kerana semua ini memerlukan kita macam ada sesi arguing. Macam tu. Sebenarnya bila kita berdebat satu perkara, kita memang sedang belajar. Itu yang terbaik dalam kita mempelajari subjek ni. Saya setuju. Saya nak tengok jawapan anak murid saya. Dah ada jawapan ke? Jangan lupa tulis yang kenyataan terakhir tu. Itu penting. Manakah? Okey. Minta maaf. Sini tak perlu kenyataan terakhir tu. Tak perlu. Okey, baik. Okey, kita dapat lihat semua jawapan sama. Semua jawapan sama. Tak ada jawapan perpuluhan ni? Oh, bagus. Okey. Sebenarnya untuk maklumat, terima kasih semua. Set 3. Cikgu minta maaf. Cuba tengok jawapan Hanina tadi. Hanina boleh tahu. Amanina minta maaf. Amanina jawapan ada sedikit beza di hujung sekali. Yang lain ada 24, Amanina punya hanya 2 sahaja. Ya. Cuba angkat balik Amanina, boleh kongsikan jawapan anda. Atas sikit. Tinggi sikit. Tinggi sikit. Tu dia. Dia 2 punca kuasa 3 tolak 7 bahagi 50. Baik. Tapi kita tengok jawapan sebenarnya. Oh ya, ada beza sikit. Tajam mata ni. Okey, baik. Sebenarnya untuk makluman semua sebab anda telah mempelajari set dalam tingkatan 4. Jadi jawapan anda apabila anda tinggalkan dalam bentuk set kita terima. Tapi kalau anda selesa dengan perpuluhan pun kita terima juga tak ada masalah. Namun seandainya soalan nyatakan tinggalkan jawapan anda dalam keadaan set, anda perlu tinggalkan dalam simbol set. Baik, kita tahu tadi sini ialah 25 kerana teorem Pythagoras dan kita tahu sudut di sini ialah 60 dan kita tahu sudut di sini ialah 60 tolak theta. Memandangkan soalan meminta kita untuk mencari sin CAD, maka kita perlu menggunakan rumus nombor 1, rumus yang ini. Kerana dia melibatkan sin dan dia melibatkan 2 sudut, iaitu sudut 60 dan sudut theta. Nampak? Sebab itulah dia tak benarkan kita untuk mencari sudut CAD. Okey, macam mana kita nak gantikan nilai? Keluar dah jawapan kat situ, tak adil betul. Okey. Gunakan rumus yang kita dah pilih tadi. Gantikan nilai sin 60, boleh terus tekan kalkulator. Untuk cos theta, anda perlu merujuk kepada segitiga yang ini. Theta kekal. Okey, cos theta, cos bermaksud sebelah 24 per hypotenuse 25. Kita dapat macam mana 25? Menggunakan teorem Pythagoras. Gantikan sahaja dalam ni.
Okey, seterusnya untuk kos 60 anda boleh terus tekan kalkulator, anda akan perolehi 1/2. Okey, dan sin theta ikut segitiga yang telah saya highlightkan warna merah, kita akan dapati 7 saya pun sama, ada error 25. Okey, maka jawapan akhir dia ialah 24. Punca kuasa 3 tolak 7/50. Okey, tadi jawapan Amanina kita nampak 2 kan? Dia tertinggal 4. Okey, di situ akan hilang markah yang Amanina. Berhati-hati, saya tahu awak dapat jawapan yang betul, salin dengan baik. Okey. Untuk segmen kali ini, saya akan dedahkan setakat ini saja 2 soalan. Saya mengharapkan murid-murid teruskan melazimi untuk menjawab soalan-soalan yang ada dalam buku teks kerana soalan-soalan buku teks pada saya dah cukup padat untuk latihan murid-murid. Tambah lagi nilai-nilai tambah soalan-soalan daripada soalan-soalan percubaan, soalan-soalan negeri, soalan-soalan macam yang Hanis cakap, soalan-soalan tahun-tahun sebelum ini. Kerana itu sebenarnya sedikit sebenarnya akan membantu murid dalam orang kata brush up kemahiran anda dalam menjawab soalan. Macam saya cakap, matematik tidak boleh, matematik ataupun matematik tambahan tidak boleh lari daripada menggunakan rumus, tak boleh lari daripada melukis graf, tak boleh lari daripada memberi sebab ataupun pembuktian. Jadi murid perlu biasakan diri dengan soalan-soalan demikian. Baik, untuk menutup sesi kita, perkongsian kita pada hari ini, saya nak tanya murid saya, kebetulan dah tinggal 3 orang, apa yang telah anda pelajari pada hari ini? Siapa ingin cuba dulu? Silakan nanti. Kita telah belajar tentang aplikasi rumus, cikgu. Okey. Untuk beberapa bab. Beberapa bab. Okey, baik. Kalau boleh saya dengar suara Amanina. Amanina angkat tangan. Tak payah. Okey, Amanina. Okay, jadi untuk hari ini saya rasa saya telah belajar cara untuk menggunakan rumus yang betul dan juga kesilapan careless yang kecil-kecil juga akan buat tolak markah yang merugikan. Terasa, Alhamdulillah, Amanina. Terima kasih kerana mewakili suara-suara mereka di rumah juga. Okey. Baik, saya rumuskan di sini Hanif. Hari ini sebenarnya apa yang saya nak, murid jangan takut dengan soalan. Memang soalan-soalan memang panjang. Soalan-soalan masa kini memang memerlukan anda membaca, memerlukan anda mentafsir, memerlukan anda menganalisis. Jadi, seandainya anda boleh baca, boleh keluarkan maklumat, itu dah satu permulaan yang baik. Okay, apabila dia melibatkan rumus, pastikan anda kenal pasti rumus yang nak digunakan, nilai yang perlu dimasukkan ke dalam rumus itu mestilah betul. Ingat, R ada nilai dia sendiri, S ada nilai dia sendiri. Jangan suka-suka hati ambil perkara yang tak perlu. Kerana itu memang tak membantu anda dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya, lazimi menjawab soalan matematik tambahan. Itu yang perlu. Baiklah, cikgu. Saya rasa itu rumusan yang begitu penting dan juga seperti yang cikgu katakan tadi dan murid-murid kita katakan, banyakkan latihan dengan cikgu dan kita kalau boleh nak avoid dan nak elakkan diri dari melakukan sebarang kecuaian sebab saya pasti semuanya boleh jawab dengan tepat di sana. Betul. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Hamimah. Terima kasih cikgu atas pengajaran hari ini. Bukan saja murid-murid di rumah, sebenarnya saya pun banyak dah belajar dengan Cikgu Hamimah hari ini dan juga kepada murid-murid kita yang di dalam talian sekarang. Kita ada Atirai, Dailini, Amanina dan juga tadi ada Niramun. Terima kasih juga kepada Niramun kerana bersama kami. Kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Tentunya banyak lagi anda boleh belajar di Sukses SPM 2022. Cari-cari lagi bila yang kita akan ada dan banyak yang kita akan kongsikan bersama anda. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua.